Assalamualaikum, hai guys, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, malam Jumaat kali ini saya nak sambung kisah pengalaman seram yang dikongsikan oleh Nurse Hani. Okey, kisah kali ini bila Nurse Hani ni ditugaskan untuk bekerja di ward VVIP. Jadi bila sebut ward VVIP je, kita memang sedia maklum lah. Orang-orang yang ada dekat sana semuanya orang yang agak berada, orang yang agak berkemampuan. Jadi ward tu memang agak mewah lah compare dengan ward-ward yang lain. Jadi ward VVIP ni katanya untuk setiap bilik tu hanya akan ada seorang sahaja pesakit. Dan diorang ada 10 buah bilik. Kelengkapan untuk setiap bilik tu memang macam bilik hotel macam tu. Nak dijadikan cerita, malam tu ada 3 orang jururawat yang bertugas termasuk dia. Lagi 2 orang tu adalah Laila dan juga Dachani. So diorang ni memang diarahkan untuk bertugas lebih masa lah. Sebab memang diorang kekurangan staff masa tu. Jadi katanya diorang start bertugas pada pukul 3 petang. Dan diorang pun tak adalah busy sangat. Diorang kerja macam santai je sebab masa tu diorang hanya ada 5 orang pesakit je. Dalam pukul 8.30 malam tu, semua tugasan yang diorang sepatutnya buat dah siap dah. So diorang masa tu ada dekat kaunter jururawat sambil-sambil dengan radio, sambil-sambil siapkan tugas yang lain. Katanya masa tu Hani ni dia siap-siapkan ubat untuk esok hari. Laila pula dia tengah kira stock dressing yang ada dalam troli tu. Dan Dachani tadi dia tengah siapkan carta harian pesakit. So memang diorang masa tu kerja yang sepatutnya diorang siapkan, diorang dah siapkan awal-awal dah. Diorang siapkan benda-benda yang diorang akan guna esok hari. Masa Hani duduk siap-siapkan ubat tu, tiba-tiba je dia teringat yang ada salah seorang pesakit ni kena bagi susu secara berjadual. Jadi susu tu sebenarnya dia akan masukkan melalui tube nasogastrik. Hani tadi pun prepare lah susu tu. Lepas dah siap prepare susu tu, dia pun terus pergi ke bilik D sebab pesakit tu ada ke bilik D. Dah tu dia siap-siapkan pesakit tu dalam posisi yang betul, barulah dia sambung picah garis 10cc ke tube nasogastrik tadi. So katanya masa tu dia nak sedut dululah cecair lebihan yang ada dalam perut pesakit tu sebab dia nak pastikan memang tube nasogastrik tadi memang ada dalam perut pesakit. Tapi bila dia sedut cecair tu keluar, tiba-tiba je ada darah pekat yang keluar daripada perut pesakit tu. So masa tu dia teruslah panggil Laila tadi kan untuk bantu dia. Dan dia panggil juga Dachani tadi untuk sediakan mesin tekanan darah. Masa tu dia cakap pesakit ni dah nampak macam pucat dah, nampak macam lemah dah. Tekanan darah, nadi dan juga oksigen pesakit tu pun dah mula menurun. Dachani ni pun terus pergi panggil pegawai perubatan masa tu. Kalau kita panggil doktor lah kan. Masa tu sebenarnya Hani dengan Laila ni macam saling pandangan lah, macam pelik lah kan. Kenapa boleh darah pekat yang keluar daripada perut pesakit tu terlampau banyak tau, sampaikan dapat dalam 200cc. Sebenarnya pada petang tu pesakit ni macam elok-elok je, kondisinya tu macam biasa, normal je. Lepas Dr. Ravi dah sampai dekat tempat kejadian tu, dia cek, lepas tu dia bagi arahan untuk bawa pesakit tadi ke unit rawatan rapi. So Hani dan juga Laila tadi dia tolak katil pesakit tu untuk ke unit rawatan rapi tadi. Dachani pula dia tunggu dekat ward VVIP tu lah, kok ada emergency yang lain kan. Masa tu jam dalam pukul 10.30 malam dan unit rawatan rapi tu sebenarnya ada pada tingkat 6. So diorang pun macam biasalah, diorang gunakan laluan staff dan juga guna lift staff untuk hantar pesakit tu. Masa Hani ni tolak pesakit untuk masuk ke dalam lift, dia dapat rasa macam ada satu angin yang tiup dekat telinga dia tau. Masa tu dia cuma diam je lah, dia diam. Lepas tu dia fikir positif je lah, dia tak nak fikir yang negatif-negatif sekali betul-betul datang kan. Jadi Laila ni dia tekanlah butang nombor 6 tu. Dia tekan nombor 6 tapi butangnya tu tak menyala tau. Pintu lift tu dah tertutup dah. Dan dia pun macam pelik lah kan. So Laila tadi dia tetap juga tekan butang 6 tu biar dia menyala. Kalau menyala maksudnya kita macam confirm lah sikit memang kita akan sampai dekat 6 kan. Tapi tak menyala juga, memang tak jalan juga. So dia pun tekan butang open. Masa dia tekan butang open tu, tapi liftnya tetap juga tertutup, tak terbuka tau. Dah tu dia orang macam mengomel lah kan. Dia orang cakap sudah lift pula yang trap. Dah lah dia orang nak kena cepat-cepat hantar pesakit ni. Biasanya kalau transfer daripada ward A ke ward B, dia orang perlu ambil masa dalam 10 minit macam tu je. Tambah-tambah lagi emergency kan. Hani ni pula sibuk cek keadaan pesakit tu. Risau juga kalau ada apa-apa yang jadi dekat pesakit tu kan.
Sebenarnya dia orang perlu transfer pesakit tu hanya 2 tingkat je. Maksudnya dia orang ada pada tingkat 4 dan dia orang nak kena hantar pesakit tu pada tingkat 6 macam tu. Dan tiba-tiba je lampu dalam lift tu macam berkelip-kelip tau. Jadi Hani ni pun keluarkan lampu suluh dalam poket dia. Dia memang selalu bawa lampu suluh. Yelah, in case emergency macam ni kan. Mungkin juga dia dah terbiasa dah. Memang selalu jadi benda-benda macam ni kat dia kan. Lepas tu Hani ni pun cakap dengan Laila, Laila, awak tekan butang emergency. So Laila tadi dia terus tekan butang emergency tu dan juga intercom. Sebab dia nak contact lah dengan pengawal keselamatan yang ada dekat bawah. Dia nak report lah keadaan dia sekarang ni kan. Tapi masa tu tak ada jawapan daripada pihak pengawal tau. Dah intercom tadi tak jadi, nak contact pengawal pun tak boleh kan. So dia pun keluarkanlah handphone dia. Hani ni cubalah untuk contact Darshani kan. Bila dia call nombor Darshani tu, Darshani angkat tau. Tapi yang dengarnya bunyi angin je, macam shh, macam gitu je. Bila dia hello banyak kali, hello Darshani, hello macam tu, tapi tak ada respon, macam bunyi angin je. So dia pun try call sekali lagi. Yelah, mungkin sebab dalam lift kan, mungkin ada gangguan dengan line ke apa kan. So dia try call sekali lagi, tapi benda sama juga. Bila dia call, panggilan tu masuk, cuma bunyi angin je. Dia tak ada pun dengar suara Darshani ke apa, tak ada. Dan biasanya kalau betul-betul ada gangguan line, mestilah dia dial tu pun tak masuk tau dekat Darshani tu. Tapi dia dial tu masuk. Dah tu Laila ni pun macam cakap lah dengan Hani tadi kan, macam mana Hani? Saya takut lah. Macam tu kan. Tapi memanglah kalau siapa-siapa pun dalam keadaan macam gitu, memang akan rasa takut tu sampai nak menangis kan. Masa tu Hani cuma mampu diam je lah. Sebab sebenarnya masa tu dia dapat rasakan ada sesuatu yang ada dekat atas lift. Dan bulu roma dia ni memang dah berdiri tegak dah, dan dia memang tak berani langsung untuk pandang ke arah atas. Time tu juga sebab dia rasa tak sedar hati, dia dah mula dah baca ayat kursi semua kan untuk selamatkan diri dia. Dalam keadaan lampu yang berkelip-kelip tu, Hani ni terpandang juga ke arah atas tau. Biasalah kalau kita rasa dah tak sedap dah kan, macam ada benda je kat belakang macam tu kan. Walaupun kita cakap aku tak nak tengok macam tu kan, tapi last sekali kita akan tetap juga palingkan muka untuk pastikan betul ke tak ada apa-apa macam tu kan. Kalau kita dah pasti confirm dah memang tak ada apa-apa, barulah hati kita lega kan. Kalau tak, selagi itulah kita akan rasa tak sedar hati. So masa tu dia dengan tak sengaja pergi dongakkan kepala dia ke atas. Lepas tu dia nampak apa tau? Hani ni nampak ada satu makhluk, mukanya hodoh, lidahnya menjelai panjang macam tu, dan dia tu macam cicak tau, melekat je dekat shieling lift tu. Bila dah mata bertentangan mata masa tu, dia pun terkejut. Lepas tu dah terketar-ketar macam gini dah. Time tu jugalah dia nampak macam pesakit dia ni macam tak boleh nak bernafas macam nak tarik nafas tu pun susah tau. So time tu dia pun peganglah tangan Laila, sebab dia sendiri pun macam takut sangat masa tu kan. Dia pegang tangan Laila untuk dapatkan kekuatan lah kan. At least macam ada orang lain yang ada dengan dia masa tu. Tapi Laila ni dengan tak sengaja juga dia pergi dongakkan kepala dia ke atas. Masa itulah dia nampak makhluk tu. Dan Laila tu sendiri nampak macam kena pukau macam tu tau, macam tergamam macam tu je. So masa tu Hani cakap, Laila jangan. Hani ni tak nak, dia tak bagi Laila tu tengok dekat makhluk tu, takutnya nanti akan macam jadi kerasukan ke apa kan. So time tu lah Hani ni laungkan azan sekuat-kuatnya kat dalam lift tu. Dan Alhamdulillah masa tu lampu kembali macam biasa, dah tak berkelip-kelip lagi dah, dan makhluk yang ada dekat shieling tadi dah hilang. So lift pun boleh bergerak macam biasa juga. Dah tu dia orang pun macam lega lah kan, semuanya dah kembali normal. Last kali lift tu berhenti dekat tingkat 6 dan dia orang keluarkan pesakit tadi. Dia orang tolak katil pesakit tu pergi ke unit rawatan rapi. Time tu sebenarnya diorang masih lagi menggigil macam tu kan, sebab takut sangat tadi, dan keadaannya tu memang dah berpeluh-peluh dah. Tapi diorang cuba juga sedaya upaya untuk tolak katil pesakit tu sampai ke ward dia. So lepas selesai bagi report untuk penyerahan pesakit tu, dia pun cepat-cepatlah untuk balik ke ward dia balik kan. Dan masa tu ada seorang nurse juga, namanya Diana. Dia keluar daripada pantry tau masa tu, dan dia tengoklah ke arah Hani dan juga Laila ni. Lepas tu dia tegur, dia cakap macam ni, amboi, datang hantar pesakit sampai 3 orang sekali macam tu. Habis siapa yang jaga ward kat bawah tu? Time ni Hani dengan Laila ni dah macam saling tengok antara satu sama lain tau. Macam mana boleh jadi 3 orang pula, sedangkan dia dan juga Laila je yang hantar pesakit tu.
Time tu dia tak jawab apalah, dia orang cuma senyap macam tu je. Lepas tu dia orang terus bergegas untuk pergi ke ward VVIP tadi. Dan masa tu sebenarnya dia orang dah tak ambil dah lift yang sama. Memang orang kata cari nahas lah kan, dah kena dah dekat situ, sekali pergi juga dekat situ untuk turun ke tingkat bawah. Memang tak mungkin lah kan. So dia orang pun ambil lah tangga. Dia orang turun tangga cepat-cepat sebab risau juga. Dashani tadi ada seorang-seorang je yang jaga dekat kaunter jururawat VVIP sana. Bila dah sampai dekat ward VVIP tu, dia orang ni tak nampak pun kelibat Dashani tau. So dia orang pun panggil lah, Dashani, call kat mana macam tu kan. Tapi senyap je tak ada jawapan. So dia orang pun terpaksa lah cari kat mana pula Dashani ni pergi kan. Masa tu dia orang nampak Dashani ni ada tengah duduk dekat satu sudut dekat ruang menonton TV dan tengah menangis beresak-esak masa tu. So dia orang berdua ni pun tanyalah kan, kenapa, apa dah jadi kan. Mula-mula Dashani ni macam tak nak cerita tau. Dia cuma menangis je. Bila Laila ni cuba untuk tenangkan Dashani tadi dan Dashani pun dah tenang, barulah dia mulakan cerita. So Dashani ni pun ceritalah masa Laila dan juga Hani tu dah hantar dah pesakit. Masa tu dia pun sambung lah kerja dia dekat kaunter jururawat tu kan. So masa dia tengah leka, tengah buat kerja tu, tiba-tiba je dia dengar ada orang call dia. Rupa-rupanya Hani yang call. So dia angkat telefon tu. Bila dia angkat telefon, dia dengar macam ada bunyi angin, zzz, macam gitu je. Tak ada suara langsung. So dia pun putuskan talian dan dia try call sekali lagi. Bila dia call sekali lagi, tak masuk. Hanya masuk ke peti simpanan suara je. So masa tu Dashani tadi pun ambillah inisiatif untuk call ke unit rawat terapi, nak tanya sama ada Hani dan juga Laila tu dah sampai ke dekat sana. Tapi jururawat bertugas yang ada dekat sana, dia cakap Laila dengan Hani ni belum sampai lagi. Dan pesakitnya pun belum sampai lah masa tu kan. Masa tu lah Dashani tadi dia terdengar ada bunyi barang jatuh kuat sangat. Dan bunyi tu sebenarnya datang daripada arah bilik D, bilik pesakit yang diorang bawa pergi tu. Dah tu Dashani ni pun risau lah kan, kot-kot lah ada mesin-mesin yang mahal ke tiba-tiba jatuh tumbang macam tu kan. So dia pun pergilah ke bilik D tu untuk cek keadaan dekat sana. Dah sampai depan bilik D tadi, dia buka pintu dan Dashani ni memang terkejut sangat sebab dia nampak 3 makhluk yang macam-macam rupa ada ke dalam bilik tu. Dan makhluk tu sebenarnya tengah jilat-jilat darah yang Hani ni buang kat dalam satu bekas. Masa tu Dashani ni memang terkejut sangat. Lepas tu dia undur sikit sampaikan terjatuh dekat lantai. Dan dia cuba untuk bangun tapi kakinya ni memang dah lemah dah. Dah lembik dah, dia tak boleh nak buat apa. So masa tu lah dia berusaha juga untuk lari daripada tempat tu. Laila ni pun cakaplah dengan Dashani supaya dia berdoa ikut kepercayaan dia. Sebenarnya masa tu Laila ni macam bebel jugalah dekat Dashani ni. Kenapa tak bersihkan terus peralatan tu semua? Kenapa biar macam tu je kan? So Hani tadi pun dia bangun, dia beranikan diri pergi ke bilik D tadi. Lepas tu dia tengok peralatan yang dia orang guna masa tu masih lagi ada dekat situ dan adalah darah-darahnya kan. So dia pun ambil peralatan tu semua dan dia cakap macam ni, maaf, aku ambil peralatan ni semua dan aku akan bersihkan. Korang boleh pergi daripada sini dan jangan ganggu kita orang nak kerja. Masa tu dia cakap macam tu supaya makhluk-makhluk yang ada dekat situ dengar lah kan. Maksudnya orang kata halau dengan cara berhemah lah tu. Dah tu dia ambil semua peralatan tadi dan dia pergi bersihkan semua peralatan tu. Peralatan yang boleh digunakan lagi dia bersihkan dan peralatan yang memang dah tak boleh guna, maksudnya sekali guna je, dia terus buang ke dalam tong di bilik utility kotor. Masa dia ada dalam bilik utility tu untuk buang barang-barang tu semua, dia macam perasan ada benda, mungkin ada seseorang ataupun sesuatu yang tengah perhatikan dia. Dan tiba-tiba pintu untuk ke store yang ada kat dalam bilik tu tiba-tiba je tertutup dengan sendiri. Datuk Hani tadi cepat-cepat bergegas untuk keluar daripada tempat tu dan dia dengan Laila dan juga Dashani tadi pergi buat rondaan ward dan lepas tu diorang pergi ke kaunter jururawat balik. Ingatkan gangguan tu semua dah habis dekat situ dah. Tapi tak, dalam pukul 3 pagi tu diorang buat keputusan untuk berehat kejap kan daripada buat kerja tu. So diorang pun pergilah dekat ruang menonton TV sebab dekat sana ada sofa. So masing-masing ambil tempat masing-masing lah untuk berehat sekejap. Landing je dekat sofa tadi, Dashani tadi terus tertidur. Hani dan juga Laila ni dia buka TV dan carilah siaran satu-satu kan untuk tonton TV lah masa tu. Dan tiba-tiba diorang dengar macam ada orang guna kad
akses untuk buka pintu. Tit macam tu kan. So dia orang pun terus bingkas bangun. Kokoklah ada yang datang buat spot check ke apa kan. Katanya ruang menonton TV dia tu ada dekat belakang kaunter jururawat. So macam agak tersorok lah sikit. Kaunter jururawat tu pula dia ada dekat depan sekali. Betul-betul bertentangan dengan pintu utama. Dekat depan kaunter jururawat tu pula ada satu taman mini, ada ruang membaca, lepas tu ada akuarium. Jadi korang boleh bayangkan lah, ada pintu utama, lepas tu kalau masuk jumpa dengan taman mini, dengan ruang membaca, dengan akuarium tu dulu, lepas tu barulah jumpa dengan kaunter jururawat tu. Dan dekat belakang kaunter jururawat tu ada ruang TV tadi. So bila dah bunyi beep tadi, diorang pun macam hintai lah kan, siapa yang datang macam tu kan. Bila diorang hintai, diorang tengok pintu tu tak terbuka pun, dan tak ada siapa pun yang masuk melalui pintu tu. Tapi diorang tak adalah putus asa kan, diorang masih lagi jenguk-jenguk lah mencari, siapa yang datang tadi, macam ada bunyi macam tu kan. Dan masa tu tiba-tiba je diorang berdua ni terpandang dekat satu sosok, seorang perempuan yang berpakaian uniform. Rambutnya ni dekat paras bahu je, dan dia tu ada dekat sebelah akuarium, bertentangan dengan kaunter jururawat tu lah. Yang creepynya bila perempuan tu pandang ke arah diorang dan tersenyum. Masa tu Laila ingat yang sosok perempuan tu adalah kawan diorang juga. Jururawat tu namanya Gina yang bekerja dekat tingkat 3. Time tu Laila ni pun tegur lah kan. Dia cakap, tak kelakar lah main hintai-hintai macam ni Gina oi. Sambil Laila cakap macam tu sambil dia gelak lah kan. Sebab masa tu memang dia fikir yang kawan dia ni macam nak kerjakan dia. So Laila ni pun pergilah ke arah belakang akuarium tu, pergi dekat arah sosok tadi. Time tu Hani ni tunggu dekat kaunter jururawat je. Dah bila Laila ni dekat dengan akuarium tadi, tiba-tiba je perempuan yang ada dekat akuarium tu hilang. Macam tu je. Time tu Hani pun panggil lah Laila ni balik kan. Sini Laila, sini. Dan muka Laila ni memang dah pucat lesi dah. So diorang pun cepat-cepat pergi ke ruang menonton TV balik dan duduk dekat sana. Time tu sebenarnya diorang tetap juga bunyi tau. Pintu dibuka, beep. Lepas tu bunyi buka, bunyi tutup. Beep, bunyi buka, bunyi tutup. Banyak kali. Tapi diorang macam biar je. Kalau nak masuk, masuk je lah. Memang katanya lantak lah korang nak buat apa. Nak main pintu tu silakan, main je lah. Masa tu sebenarnya diorang macam cuba untuk fokus dekat TV supaya tak rasalah takut sikit kan. Lepas tu Laila pun cakap, lupalah malam ni malam Jumaat, patutlah macam tu kan. Okey, pada hari yang lain pula, dekat dalam bilik VIP ni sebenarnya ada satu ruang tu yang diorang buat ruang fisioterapi. Jadi ruangnya tu agak besar lah. Kalau pesakit nak buat fisioterapi, memang diorang akan buat kat sana. Dan barang untuk buat fisioterapi sendiri pun memang banyak tersimpan dekat sana. Katanya dekat sudut sebelah kanan tu ada satu cermin yang besar macam tu, macam cermin yang ada dekat gym-gym. Jadi secara tak langsung, ruang fisioterapi itu sendiri akan nampak macam lagi besar lah kan, akan nampak macam lagi luas lah. Tapi sebenarnya cermin tu bukan sebarang cermin tau. Pernah ada kejadian, ada satu hari seorang jururawat namanya Rachel, dia pergilah ke ruang fisio tu. Dia gunakan cermin tu tau untuk sikat-sikat rambut dia, betul-betulkan rambut dia kan. Masa dia tengah sikat-sikat rambutnya tu, betul-betulkan rambutnya, tiba-tiba dia nampak ada seorang nenek tua ada dekat belakang dia. Rachel tadi pun macam terkejut lah kan, siapa pula nenek yang ada dekat belakang ni. Lepas tu dia pun palingkan muka untuk tengok dekat belakang. Tapi bila dia tengok kat belakang, tak ada orang, tak ada siapa-siapa pun. Dan masa tu dia pun palingkan muka ke depan balik kan, nak ke cermin balik. Dan dalam cermin tu ada nenek tu tau. Dan nenek tu tengah senyum dekat dia. Bila dia tengok dalam cermin yang nenek tu tengah senyum dekat dia, dia macam tergamam tau. Dia tak boleh nak buat apa, dia kaku masa tu. Tiba-tiba nenek yang ada dekat belakang dia tu boleh terkam ke arah dia. Lepas tu ada orang jumpa Rachel tadi dalam keadaan yang tak sedarkan diri dah. Ada juga pernah jadi dekat staff lain. Masa tu Ain ni dia bekerja shift malam. So dia ada dengar macam ada orang tengah buat senaman masa tu, tengah gunakan alat fisio tu lah. So dia pun pergilah ke ruang fisio tadi kan. Bila dia dah sampai dekat ruang tu, dia nampak macam tak ada apa-apa pun, tak ada siapa pun dekat situ, dan peralatan semuanya okey. Tapi bila dia pandang je dalam cermin tu, dia nampak basikal senaman dan juga alat senaman kaki bergerak sendiri, macam seolah-olah ada sesuatu yang gunakan alat tu masa tu. Dan bila dia tengok dekat arah alat tu sebenarnya tak bergerak pun. Dan sebenarnya benda ni bukan sekali je dia tengok tau, tapi berulang kali dia tengok balik dekat dalam cermin.
bergerak lagi tak, tapi tetap juga bergerak. Dan dia tengok dekat luar lagi sekali, tapi tak bergerak, statik. Sampaikan dia gosok-gosok lah matanya ni sebab tak percayakan benda tu. Dan lepas tu lah dia rasa macam meremang bulu romanya. Dia terus tinggalkan tempat tu sebab dia yakin memang ada sesuatu yang tak betul yang ada kat situ. Dachani tadi pun sebenarnya pernah juga diganggu dekat ruang tu. Katanya Dachani ni dia suka gunakan toilet yang ada dekat ruang sana, ruang fisio sana. Dan ada satu malam lepas dia dah gunakan toilet tu, dia duduklah dekat ruang fisio tu. So dia pun tengoklah telefon dia kan, dia balas-balas mesej telefon dia. Lepas tu dia perasan macam ada sesuatu yang tengah pandang ke arah dia, ada sesuatu yang tengah perhatikan dia masa tu. So dia pun angkat muka. Kebetulan pula dia masa tu memang betul-betul ada depan cermin. So bila dia dah angkat muka tadi, dia nampak ada seorang perempuan yang berbaju putih ada duduk dekat sebelah dia. Bila dia pandang dekat tepi, tak ada siapa-siapa pun sebenarnya dekat situ. Dan bila dia pandang balik dekat dalam cermin, perempuan tu masih ada dekat sana. Terus dia bangun dan cepat-cepat dia berlari ke arah kaunter jururawat dan stay dekat sana. Dan katanya sekarang ni cermin putih tu dah ditutup dengan kain dah, sebab diorang tak nak staff-staff diorang yang bekerja tengah-tengah malam tu diganggu lagi. Dan ada kejadian-kejadian yang pelik, kejadian yang aneh yang lain yang jadi dekat staff diorang. Tapi ruang fisio tu tetap juga digunakan macam biasa. Dalam tahun 2010 macam tu, Hani ni pernah jaga seorang pesakit yang suka main air. Katanya pesakit tu dah berusia dalam 70 tahun dah, dan kondisi pesakit dia masa tu ada dalam keadaan nyanyuk dan juga OCD. Dan pesakit ni sebenarnya dia tinggal dekat bilik G. Katanya pesakit ni akan duduk diam bila tiba waktu makan dengan tidur je. Yang selebihnya dia memang suka ada kat dalam toilet dan main dengan air. Biasanya dia akan main dengan air, basuh-basuh tangan dia sampai jari itu kecut tau. Kalau mandi pula, paling sekejap dia akan mandi 2 jam. Itu pun nurse ni akan pancing dia untuk keluar daripada bilik air. Lepas tu nurse cakap lah, dah tiba dah masa untuk tidur, jom kita tidur, macam tu kan. Katanya 2 bulan dia terlantar sakit, dia tak boleh nak bangun langsung. Dan time tu lah nurse-nurse ni macam lega lah sikit. Bukan apa, sebab diorang takut kalau pesakit ni dia masuk ke dalam bilik air, dia suka sangat kuncikan diri dia dalam bilik air. So dia kuncikan dari sebelah dalam tau. Takutnya kalau dia tu terjatuh ke lemas dalam bilik air tu ke apa kan. Dan sebenarnya dia sakit 2 bulan tu, dia memang dah betul-betul sakit dah, betul-betul kritikal dah. Dan satu hari keadaannya makin teruk, makin nazak. Dan last kali dia menghembuskan nafas terakhir dia dekat dalam bilik G tadi. Pada malam pertama dia meninggal tu sebenarnya dah datang dah gangguannya. Katanya masa tu Hani dan juga Rachel ni dia bertugas shift malam. Masa diorang tengah leka-leka tulis report dekat kaunter, tiba-tiba je diorang ada bunyi call bell tau. Dan diorang tengok dekat monitor tu bilik B yang panggil diorang. Masa tu Rachel ni cepat-cepat pergi ke bilik B tadi. Tapi tak sampai 5 minit dia terus keluar daripada bilik tu. So Hani pun tanyalah kenapa kan. Dan Rachel cakap yang pesakit dekat bilik B tu minta tolong dia untuk tutup pipe air dekat sinki. Masa tu sebenarnya diorang pelik lah. Siapa pula yang buka pipe air dekat sinki bilik B tadi? Padahal pesakit yang ada dekat bilik B tu keadaannya memang tak boleh bangun langsung. Sebab katanya kedua-dua belah kakinya tu patah. Dan memang kedua-dua belah kakinya tu tergantung tau. So memang tak mungkin kalau pesakit tu turun untuk buka bilik air tu. So pesakit bilik B tu memang sepenuhnya bergantung dengan jururawat kalau nak buat apa-apa kerja sekalipun. So memang tak mungkin dia yang buka. Dalam jam 12 malam tu, diorang dengar macam ada pipe air yang terbuka dekat ruang makan pesakit. So diorang berdua pun pergilah untuk tengokkan apa yang berlaku kat sana. Ya memang pipe air dekat ruang makan pesakit tu memang terbuka dengan kuat tau. Tapi masalahnya siapa yang buka pipe air tu? Hani ni pun macam tak banyak soal lah. So dia pun pergi untuk tutup pipe air tu dan dia orang berjalan untuk pergi ke kaunter jururawat balik. Masa dia orang keluar daripada ruang makan pesakit tu, tiba-tiba dia orang dengar macam ada bunyi air dekat sinki kaunter jururawat pula. Belum sempat lagi dia orang tu sampai dekat kaunter jururawat tu, tiba-tiba je bunyi air tu hilang. Tak ada dah. Bila diorang pergi cek dekat sinki kaunter jururawat tadi, dan diorang nampak memang ada sisa-sisa air yang mengalir. Tapi Hani dan juga Rachel ni memang diam je lah, sebab diorang pun sedia maklum yang meninggal sebelum ni memang suka sangat main air. Tak lama lepas tu diorang dengar ada bunyi call bell. So diorang pun cek dah kan dekat monitor tu bilik mana yang panggil. Masa tu diorang nampak bilik G yang panggil. Dah tu dia tanyalah, nak pergi tak?
Macam tu kan. Mula-mula si Rachel ni macam tak payah pergilah sebab dia orang dah diganggu sepanjang malam masa tu. Tapi sebab call bell tu memang bunyi kuat sangat dan dia orang takut akan ganggu pesakit-pesakit yang lain, so dia orang putuskan untuk pergi juga check apa yang berlaku dekat bilik G tu kan. Masa tu dia orang beranikan diri dan mulut ni dah tukar kami dah baca ayat kursi, baca ayat pendirian diri semua kan. Sambil-sambil dia orang pegang tangan masing-masing sebab masing-masing pun takut. Bila dah sampai dekat bilik G tadi, dia orang dengar ada suara yang tegur dia orang. Suara tu cakap macam ni, Misi, saya masih mau mandi, belum bersih. Honey dan Rachel tu memang terkejut sangat sebab dia kenal dengan suara tu. Dia tahu itu adalah suara pesakit yang baru je meninggal dunia. Terus dia orang lari ke arah kaunter jururawat balik dan Honey ni ambil keputusan untuk tutup je Swiss call bell tu, takutnya nanti ganggu pesakit yang lain. Sebenarnya suara tu tak hilang macam tu je tau. Suara tu tetap juga bunyi banyak kali tau. Misi, saya masih mau mandi, belum bersih. Bunyi suara tu seiring dengan bunyi pipe air yang dibuka dalam bilik G. Katanya bunyi tu semua memang tak berhenti sampailah pukul 3 pagi. Honey dan Rachel ni pula duduk diam je dekat kaunter jururawat tu sebab memang takut sangat nak pergi mana-mana. Katanya OCD yang pesakit tu ada adalah OCD untuk bersihkan diri dia. So dia akan buat benda yang sama berulang-ulang sampaikan dia rasa macam betul-betul bersih. Kalau tak buat, dia akan rasa macam cemas, dia akan rasa macam tak secure dan dia akan rasa macam takut. Okay, sebelum kita say bye-bye, kita nak sedekahkan dulu Al-Fatihah kepada orang-orang yang terlibat dalam penceritaan ni dan juga kita sedekahkan Al-Fatihah untuk nurse Laila yang katanya dah meninggal dunia sebab ambulans yang dia naik masa tu, masa dia hantar pesakit pada tahun 2014 mengalami kemalangan. Jadi disebabkan kemalangan tu, dia meninggal dunia. Al-Fatihah. Okay guys, saya cerita korang pun dah dengar dan maaf kalau ada yang kurang daripada saya. Maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitiviti setengah individu. Saya harap korang sukakan video ni. Dan kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.